Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Kenapa pula? 1, 2, 3, Fizi, 4. Cikgu. buat apa ni? Saya tengah senam robik, cikgu. Oh, lain macam Senam Fizi seni. ni. Pakai senam Tak seni, apa Fizi, cikgu. cukup. Tenang. Kenapa, cikgu? Sebenarnya hari ini, masa pendidikan jasmani, cikgu nak ajar Fizi perlumbaan berhalangan. Perlumbaan berhalangan? Macam menarik, cikgu. Tentulah. Nak tak? Nak, cikgu? Jom ikut cikgu. Jom. Okay, jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Hai, saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan jasmani tingkatan 4. Tapi sebelum tu kan, Abang Fizi nak ajak anda untuk berkenalan dengan cikgu kita pada hari ini. Siapa cikgu kita ya? Cikgu! Cikgu! Memang benar, kita bersama dengan Cikgu Saiful Amri daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor, dan kami tidak berdua, kami bersama-sama dengan iaitu Cikgu Jurubahasa kita. Kita bersama dengan Cikgu Suhaili Abdul Ghani daripada SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Saiful kita? Khabar baik, sihat sangat. Macam saya, cikgu. Bertambah sihat, cikgu. Cikgu, hari ini kita nak belajar apa, cikgu? Tadi cikgu ajak saya lari berhalangan apa semua, cikgu. Betul, Fizi. Jadi, Fizi dah bersedia? Mestilah, cikgu. Jika Fizi dah bersedia, saya juga dah bersedia. Kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Boleh, cikgu. Okey, Fizi. Untuk hari ini, saya akan mengajar pendidikan jasmani KSSM Pendidikan Khas. Itu dia, tingkatan 4. Bidang kemahiran, rekreasi dan kesenggangan, dan kita akan memfokuskan kepada perlumbaan berhalangan sahaja. Ada banyak sebenarnya rekreasi dan kesenggangan ni, tapi fokus kita kepada perlumbaan berhalangan. Boleh, Fizi? Boleh, cikgu. Tapi seperti biasa, Fizi, sebelum kita memulakan pembelajaran, cikgu harap Fizi dan yang berada di rumah semua bersedia. Bersedia dari segi apa? Tentulah mental kita, okey? Jadi kita kena pastikan buku teks ada bersama kita. Buku teks ada tak bersama Fizi? Ada, cikgu. Bagus, Fizi, bawa buku teks hari ini. Okey, bagaimana dengan buku nota? Saya harap yang di rumah bersedia dengan buku nota. Yes. Okey, buku nota digunakan untuk apa, Fizi? Untuk menulis nota, cikgu. Yes, untuk catat segala apa isi-isi penting daripada sesi pembelajaran kita. Baik, cikgu. Yang ketiga seterusnya, bagi murid-murid berkeperluan pendidikan khas pendengaran, cikgu harap semua ada menyediakan alat bantu pendengaran dan ianya berfungsi dengan baik. Okey, seterusnya adalah alat tulis. Dah ada buku nota, pasti ada alat tulis. Betul, Fizi? Ada, cikgu. Okey, good. Dan untuk hari ini, sebab kita akan melakukan aktiviti yang melibatkan fizikal, jadi cikgu harap semua berpakaian sukan. Yang lengkap. Okey, pastikan keselamatan kita itu. Okey, jadi dengan berpakaian sukan dengan lengkap, kita akan memastikan persediaan kita untuk melakukan apa-apa aktiviti. Baik, cikgu. Okey, seterusnya. Okey, saya fokuskan kepada apakah yang dimasukkan dengan rekreasi dan kesenggangan. Okey, ianya boleh dilakukan bersama-sama rakan, keluarga atau saudara mara. Maksudnya sesiapa saja boleh melakukan. Okey, petang-petang nak bersantai, fizik, keluar dengan kawan-kawan. Okey. Seterusnya, aktiviti yang dilakukan dengan melaksanakan aktiviti terancang dan menyeronokkan. Ini sangat penting. Okey, pastikan sebelum melakukan aktiviti kita kena merancang dahulu. Jadi barulah aktiviti yang kita lakukan itu akan berjalan dengan lancar. Ya, cikgu. Okey. Seterusnya, dapat meningkatkan kecergasan seseorang selain daripada membentuk personaliti, daya kepimpinan, membentuk dinamika kumpulan serta pembangunan insan. Ini semua sangat penting sebenarnya. Okay? Walaupun kita nak bersantai sahaja, nak beriadah sahaja, tetapi dalam tidak sedar sebenarnya kita telah memenuhi falsafah pendidikan negara sendiri sebenarnya. Okay? Dari segi jasmani, emosi, rohani, dan sebagainya. Ya, Fizi? Okey, seterusnya. Tadi cikgu cakap cikgu nak berfokus kepada perlumbaan berhalangan. Sebenarnya banyak contoh aktiviti rekreasi dan kesenggangan ini. Antaranya yang pertama permainan aci bulat. Aci bulat, cikgu. Nanti kalau ada masa kita akan main. Boleh, cikgu. Aci bulat ni apa benda nanti kita akan terangkan kemudian. Okey, seterusnya permainan tiang empat.
Permainan tiang 4 ni saya selalu main masa kecil-kecil dulu. Okey, dengan ada tiang di sekolah tu kita main. Fizi pernah main tak? Saya pernah main tiang lain, cikgu. Tiang lain. Okey. Tapi di sekolah betul? Betul, cikgu. Bersama rakan-rakannya. Itu yang penting tu. Okey. Seterusnya perlumbaan berhalangan, dan yang perlumbaan berhalangan ni kita akan ada halangan-halangan dalam bentuk fizikal. Okey, dan sebagainya. Jadi kita hanya perlu melepasi halangan saja. Kena lepas, cikgu, ya? Asal lepas halangan saja. Perlumbaan eksplorasi pula berbeza. Eksplorasi ini bermaksud kita akan menguji minda kita. Baik, cikgu. Pergi satu stesen, kita akan buat mungkin menyusun silang kata. Ada tugasan di situ, cikgu. Ada tugasan uji minda kita. Baik. Itu yang membezakan perlumbaan berhalangan dan perlumbaan eksplorasi. Faham, cikgu. Okey. Jadi saya nak fokuskan kepada perlumbaan berhalangan. Ini yang kita dengar ni, cikgu. Dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai obstacle race. Sebenarnya dia berkembang di Malaysia ni. Banyak sangat aktiviti-aktiviti yang melibatkan perlumbaan berhalangan di Malaysia sekarang. Okey, perlumbaan berhalangan adalah suatu aktiviti yang dirancang dan dilakukan secara berkumpulan bagi menguji ketangkasan, semangat kerja berpasukan dan kreativiti. Okey, seterusnya kumpulan-kumpulan yang dibentuk perlu melepasi beberapa siri halangan secara berpasukan sebelum sampai ke garisan penamat. Jadi sebenarnya dia ada aktiviti terancang yang kita lakukan untuk melepasi beberapa siri halangan. Faham, cikgu? Sebagai seorang kita panggil sebagai atlet, pengelola. Pengelola atau organizer perlu menyiapkan. Okey, hari ini saya nak fokuskan kepada itu. Jika Fizi seorang pengelola, sebagai seorang cikgu, kita nak buat untuk anak murid kita macam mana? Saya nak Fizi bantu saya selepas ini nanti. Boleh, cikgu. Boleh, ya? Apa salahnya, cikgu? Tak ada masalah. Itu tadi sedikit Fizi tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik. Kita akan berhalangan kejap lagi. Jangan ke mana-mana. Kita minum air dulu. Kita cegaskan badan kita. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Saiful. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan jasmani tingkatan 4 iaitu perlumbaan berhalangan. Cikgu, teruskan, cikgu. Okey, baik. Terima kasih Fizi. Okey, jom. Jadi kita dah bersedia untuk yang seterusnya? Sedia! Okey, bagus Fizi. Okey. Sebelum kita memulakan perlumbaan berhalangan, kita kena pastikan aspek-aspek keselamatan yang perlu diutamakan. Okey, Fizi, bagi aspek keselamatan perlumbaan berhalangan dan juga apa-apa saja kegiatan aktiviti, selalu cikgu ingatkan ada 3 aspek. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, keselamatan. Yang ketiga, keselamatan. Semua keselamatan, cikgu, ya? Jadi, itulah dia. Okey, jadi ketiga keselamatan. Kenapa keselamatan? Jadi, untuk sukan begitulah. Okey. 3 keselamatan. Yang pertama adalah keselamatan peralatan. Okey, dari segi peralatan yang digunakan, adakah selamat untuk digunakan? Kita takut nanti kalau peralatan yang dah lama, yang dah hampir reput dan sebagainya akan mengakibatkan masalah kepada murid kita. Kecederaan. Kecederaan itu yang penting sebenarnya. Kita nak jaga, nak pastikan tidak berlaku sebarang kecederaan. Seterusnya keselamatan tempat. Baik, apa yang dimaksudkan keselamatan tempat? Sebelum kita melakukan aktiviti-aktiviti sukan ni, kita kena pastikan apakah padang kita tu cantik, berlubang-lubang ke tidak. Okey, janganlah buat di atas jalan tar. Jalan tar ni kalau terjatuh kejap lagi kan? Berbirat dulu. Berbirat kejap lagi, okey. Itu keselamatan tempat. Baik. Seterusnya keselamatan pakaian. Ini cikgu dah cakap awal tadi. Kita kena pastikan berpakaian sukan. Bagi murid perempuan di rumah, ingat ya, sebelum beraktiviti, pastikan jam tangan, rantai dan sebagainya, barang-barang kemas semua dibuka terlebih dahulu. Takut jatuh, tercicir. Betul. Bukan sekadar tercicir, takut menjerut kita nanti. Benda-benda macam tu. Okay? Betul, tercicir sangat penting juga. Betul sebenarnya. Okay? Nanti akan jadi masalah pula. Betul. Kita nak kena mencari pula. Marah pula mak ayah di rumah tu. Datang pula mak ayah ke rumah cikgu nanti. Tak ada. Okey, kita teruskan. Okey, saya harap untuk simulasi permainan kita pada hari ini, murid-murid di rumah boleh rujuk kepada buku teks masing-masing, muka surat 92 dan 93. Baik. Okey, di dalam buku teks itu sendiri ada melakarkan
okey, bagaimana simulasi permainan lari berhalangan ini dilakukan. Okey, dengan melakukan aktiviti-aktiviti dalam permainan perlumbaan berhalangan ini, ianya merupakan satu litar. Macam satu litar dan kita akan masuk stesen demi stesen. Stesen pertama, apa kita perlu buat dan seterusnya. Jadi di sini cikgu ada sediakan beberapa jenis aktiviti di setiap stesen. Okey, cikgu harap Fizi boleh ingat. Boleh cikgu. InsyaAllah lagi mungkin cikgu boleh soal Fizi kot. Boleh cikgu. Okey, dan buat catatan sedikit. Ya. Baik. Okey. Stesen yang pertama sebagai contoh adalah melepasi gelung rotan. Okey, dia dah mula berlari saja, kemudian ada yang pegang gelung rotan tu. Bagaimana kita nak melompat ke dalam gelung rotan tu? Apabila kita dah lepas saja gelung rotan tu, maksudnya selesai tugasan pertama kita. Nampak mudah, tetapi untuk saya sebagai cikgu kepada murid-murid berkeperluan pendidikan khas ini, ada di kalangan murid kita yang agak sukar untuk melakukannya. Okay? Bagi mereka yang bermasalah fizikal, mungkin kita benarkan untuk tidak melakukan aktiviti ini. Atau kita tengok sejauh mana kemampuan mereka, sama ada ketinggian gelung rotan itu direndahkan dan sebagainya. Faham cikgu? Macam tu, okay? Seterusnya yang kedua, guling balak. Fizi boleh buat? Guling balak ni macam mana cikgu? Okay, guling balak ni macam mana? Fizi perlu berbaring di atas tikar senaman. Baik. Kemudian buat gulingan. Gulingan cikgu. Buat gulingan. Okey Fizi. Okey, seterusnya membawa bola dalam sudu. Ini dah biasalah. Daripada kecil dulu kita pernah main kan? Fizi pernah main ke tak? Pernah cikgu. Seronok kan permainan ni kan? Okay? Saya juara dulu cikgu. Betul lah. Bola dalam sudu ni saya juara. Kita kena lawan agaknya ni. Boleh cikgu. Saya pun adalah juara juga dulu. Okey, bawa bola dalam sudu ni sehingga sampai satu garisan penamat, tamatlah kita punya halangan di situ. Benar cikgu. Okey? Penat dia. Okey, seterusnya golek rim basikal. Kalau ada rim basikal, cuma cikgu nak ingatkan semua peralatan ini janganlah kita terpaksa beli pula. Apa saja peralatan yang ada di rumah kita boleh gunakan. Okey, selain daripada rim basikal, apa yang boleh digolekkan? Bola cikgu. Bola sebenarnya. Bola boleh golek cikgu. Kita tak perlu guna kaki, kita golekkan saja bola tu. Ya, apa saja peralatan yang ada. Okey, kita boleh ubah suai. Okey, kita jangan sukarkan diri kita sebenarnya. Seterusnya, merangkak bawah tali rafia. Ini macam askar cikgu. Betul. Kita nak latih kekuatan bahagian tangan kita sebenarnya. Okey, kita akan cuba merangkak. Okey, ini selalulah dilakukan. Saya selalu buat bersama anak murid saya. Mereka boleh melakukan dengan baiklah. Seronoknya. Seronok betul. Nanti Fizi cuba juga. Boleh cikgu. Okey, seterusnya lompat pagar. Okey, ini seolah-olah kita perlu berlari lah. Lompat pagar ni. Kalau tak ada pagar, apa yang Fizi cuba akan gunakan? Saya akan gunakan meja cikgu. Meja, betul. Boleh. Ataupun bangku kantin yang panjang tu. Boleh. Boleh. Okey, banyak sebenarnya peralatan yang boleh kita gunakan sebagai ubah suaian. Seterusnya 7T. Ini permainan zaman kanak-kanak saya ni, Fizi. Ini saya paling seronok cikgu. Setiap petang dulu kami bermain 7 tin cikgu. Betul Fizi. Saya sendiri pun ada pengalaman bermain 7 tin semasa kanak-kanak dahulu. Okay? Ini antara permainan yang memberikan kita fokus. Betul. Bila kita bermain permainan 7 tin ni kepada murid-murid berkeperluan pendidikan khas ni, fokus mereka akan lebih bertambah. Ya, mereka akan cuba untuk melakukan yang terbaik untuk ni. Itu pengalaman yang saya dapatlah bersama murid berkeperluan pendidikan khas ni. Seterusnya imbang dan lalu. Seperti saya sebut tadi, inilah bangku kantin kita tu. Bangku panjang ni. Okay? Ini boleh dijadikan satu stesen juga permainan. Seterusnya roda impian. Asal roda impian nama dia? Kita gunakan peralatan apa tu Fizi? Tayar cikgu. Tayar, betul. Okay, dengan menggunakan tayar-tayar terbuang, okay, kita janganlah terus biarkan kan. Nanti bertakung air dalam tu. Jadi kita jadikan satu peralatan permainan. Okay, ini contoh peralatan permainannya. Roda impian. Okay, itu tadi beberapa contoh permainan yang boleh kita lakukan. Fizi, kalau cikgu nak soal, adakah permainan-permainan yang Fizi mungkin boleh tambah? Atau Fizi ingat tak apa sebenarnya yang cikgu bagi tadi? Boleh bagi 3 tak? Boleh cikgu. Okey, apa dia? Kita main lari dalam sudu. Lari dalam sudu? Ada dulu lari bawa sudu. Lari bawa sudu, okay. Betul. Bagus Fizi. Roda impian. Roda impian. Kita langkah. Lepas tu kita boleh ni cikgu. Golek tayar. Golek tayar. Okey, betul. Itu antara permainan kita boleh lakukan. Bagus Fizi ya Fizi. Okey, seterusnya tadi kita dah bercerita tentang simulasi permainan. Sekarang kita nak bercerita tentang apakah peralatan-peralatan yang boleh kita gunakan untuk melakukan ni. Kalau tak ada peralatan macam mana kita nak main, betul? Betul cikgu, kena ada cikgu. Betul. Okey, jadi ini adalah antara cadangan peralatan yang ada. Okey, tetapi perlu cikgu ingatkan juga kepada murid di rumah ataupun Fizi sendiri. Ya, cikgu. Okey, jangan kita sukarkan diri kita, susahkan diri kita dengan perkara-perkara untuk mencari peralatan ni. Apa saja yang ada di rumah, asalkan benda itu selamat, peralatan itu selamat, kita boleh gunakan. Okey, okay, sebagai contoh yang cikgu beri di sini, tayar, bola pingpong, sudu, bola, seterusnya tikar getah senaman, skitter dan bakul sampah. Ini semua antara contoh-contoh permainan yang kita boleh bawa Fizi. Okay? Kalau ada yang lain, apa lagi Fizi?
Kita boleh gunakan ni cikgu, topi kita cikgu. Topi. Macam mana topi mungkin nak sambut bola? Ya cikgu. Kan. Betul. Tapi kan Bagus. ada dua orang cikgu, seorang yang baling, seorang dengan sambut cikgu. Betul. Itu nampak. Kita jalan-jalan pakai topi, tiba-tiba terus kita boleh menggunakan sebagai peralatan untuk bermain. Benar cikgu. Aktiviti ini sebenarnya sangat santai. Kita jangan limit, jangan terhadkan. Betul. Seterusnya peraturan. Peraturan dalam pertandingan biasanya akan dibina. Kita akan bina peraturan demi memastikan keselamatan peserta permainan tu dan juga keselamatan orang lain. Sebagai contoh, ini ada contoh peraturan yang cikgu sediakan. Yang pertama, semua peserta mestilah dalam keadaan sihat dan tiada masalah kesihatan. Saya sihat cikgu. Betul, saya pun sihat. Baik, cikgu. Fizi sihat, saya sihat. Jadi kita akan lakukan hari ini. Seterusnya, semua peserta perlu memakai pakaian yang bersesuaian. Janganlah Fizi berkain pelekat, baju kurung pula kita sibuk nak berlari kan. Seterusnya, permainan boleh diadakan secara individu atau berkumpulan. Jika kita nak bilangan kawan-kawan kita tidak ramai, mungkin kita lawan secara individu. Tapi kalau ramai, kita boleh buat dalam bentuk kumpulan. Kumpulan. Seterusnya, peserta hanya boleh bergerak ke stesen yang seterusnya jika berjaya melepasi halangan di setiap stesen yang disediakan. Jadi daripada situ kita boleh nampak larian berhalangan ni ingin memastikan murid-murid kita semua boleh melepasi ataupun melaksanakan satu tugasan tu dengan sempurna. Ya, cikgu. Bila dia dah siap tugasan tu, dia dah lalu bawah tali rafia ke, dia dah lalu dalam tayar ke, kemudian baru dia melakukan yang seterusnya. Sedar tidak sedar kita sedang melatih mereka untuk menjadi seorang yang berdisiplin dan jujur. Benar cikgu. Tak ada yang tipu ikut tepi ke dan sebagainya. Tak boleh kan cikgu, tak aci macam tu. Tak aci perkataan tak aci tu kanak-kanak dulu selalu sebutkan. Tak aci lah awak ni, tak boleh kan macam tu. Seterusnya, kumpulan yang berjaya menamatkan setiap halangan dalam masa yang paling singkat dan menepati peraturan akan dikira sebagai pemenang. Kalau dia betul-betul mengikut peraturan, melaksanakan segala aktiviti yang kita hasilkan tu dengan baik dan dalam masa yang singkat, mereka lah yang akan dinobatkan sebagai pemenang. Betul, Fizi. Itu dia tadi, Fizi. Seterusnya, pakaian. Ini cikgu asyik ulang saja pakaian ni. Kenapa, Fizi? Sebab sebagai seorang cikgu suka untuk saya memastikan anak murid saya berpakaian yang tepat. Pertama, Yas, mestilah berpakaian sukan. Berpakaian sukan ni macam mana? T-shirt yang bersesuaian, yang boleh menyerap peluh dan sebagainya. Seterusnya, kuku dipotong. Kenapa kuku dipotong, Fizi? Takut kena kawan-kawan, cikgu. Kalau tiba-tiba nanti tercakar pula kulit kawan. Bergaris pula nanti semua hidup pula begitu kan. Seterusnya, tidak memakai sebarang aksesori. Seperti yang cikgu maklumkan tadi. Cincin, barang-barang kemas, jam dan sebagainya. Jika boleh buka, kita buka. Cikgu, kalau ada sekarang kan ada yang jam senaman tu, cikgu kan. Boleh tak kita pakai, cikgu? Betul, Fizi. Sebenarnya melalui peredaran zaman, teknologi pun semakin berubah. Ada peralatan yang dibina dengan sebagai satu yang bersesuaian sebenarnya untuk sesuatu aktiviti sukan. Contohnya kalau kita nak berlari. So ada satu jenis jam tangan untuk berlari kan, Fizi. Jadi itu sesuai. Kita boleh saja menggunakan. Tapi kalau ada aktiviti yang melibatkan rempuhan, kita akan bersentuhan body contact dengan kawan, mungkin tidak sesuai. Kita kena pastikanlah, kita kena pandai mengaplikasikan apa sahaja teknologi yang ada dengan aktiviti yang kita nak lakukan tu. Bersesuaian, betul. Itu berkaitan dengan aksesori. Seterusnya, tudung diikat rapi bagi murid perempuan lah. Pastikan tudung tu diikat rapi supaya kita tidak berlaku sesuatu yang kita tidak jangka di luar jangkaan kita. Sebab kita bersukan ni macam-macam. Kadang kita berseronok sangat. Kan? Sampai jadi di luar kawalan kita. Sudah free hair, cikgu. Dia pun alamat terkejut dia kejadian. Kan? Seterusnya, memakai keperluan sukan. Maksud keperluan sukan ni adalah seperti sarung tangan, stokin. Selalu saya ingatkan murid saya, keperluan memakai stokin tu. Kenapa kita perlu pakai stokin, Fizi? Agar dia dapat menyerap peluh kaki kita, cikgu. Betul. Dan kasut tidak busuk, cikgu. Itu betul. Kasut tidak busuk, menyerap peluh kaki. Dan satu lagi, ianya sebenarnya menyokong kaki kita. Mengurangkan kecederaan, mengurangkan rasa sakit. Sebab tu keperluan stokin itu sangat penting. Pastikan yang di rumah, jika nak beraktiviti, pastikan pakai stokin. Itulah dia. Kena pakai stokin lah ya. Kalau tak pakai stokin, nanti kaki busuk. Baiklah, kita rehat seketika. Selepas ini, ada macam-macam menarik menanti anda. Teruskan menonton Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Hai, selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, hos anda pada hari ini. Dan kita bersama dengan Cikgu Saiful dalam pendidikan jasmani tingkatan 4. Baik Cikgu, apa yang harus kita lakukan sekarang Cikgu? Fizi, baiklah Fizi dah bersedia untuk yang seterusnya? Mestilah Cikgu. Okey. Tadi kita dah kenali tentang peralatan, simulasi permainan, contoh permainan yang cikgu bawakan untuk Fizi. Okey, peralatannya, okey, pakaian kita dan syarat serta peraturan yang perlu diguna pakai semasa melakukan perlumbaan berhalangan ini. Okey Fizi? Ya Cikgu. Jadi untuk yang seterusnya, apa yang cikgu harapkan daripada Fizi, okey, yang cikgu pun dah beritahu sebelum ni, okey, cikgu nak Fizi sendiri mencipta permainan daripada perlumbaan berhalangan ini yang akan seterusnya kita akan cuba ajak rakan-rakan kita untuk bermain sama. Boleh Cikgu. Boleh Fizi. Okey, bagus. Jom kita cuba sekarang. Okey Fizi? Boleh Cikgu. Okey, kalau Fizi lihat di sini ada beberapa peralatan yang cikgu sediakan. Ya, Cikgu. Okey, ada tayar. Ada 4 tayar. Betul. Ada tikar getah senaman, ada tali lompatan tu, bola getah, tong sampah dan sebagainya. Okey, boleh tak cikgu nak tengok bagaimana Fizi nak mencipta permainan ni? Boleh Cikgu? Boleh teruskan. Sediakan. Tiba-tiba datang idea Cikgu. Wah, ini yang cikgu mahu sebenarnya kan? Ya, okey. Yang pertama sekali Cikgu, ini adalah garisan permulaan dia Cikgu. Okey. Bergarisan permulaan dia Cikgu ya. Okey, kita gunakan tayar Cikgu ya. Ada 4 tayar. 4 tayar. 1 tayar, 2 tayar, 3 tayar dan tidak. Saya rasa ini boring Cikgu. Ini membosankan. 1 tayar, 2 tayar, 3 tayar dan juga 4 tayar Cikgu. Bagus. Okey, 4 tayar dah pun digunakan. Okey, seterusnya. Saya rasa kita ada bakul dan juga bola Cikgu. Betul. Okey. Nak buat apa tu? Okey, ini bola Cikgu, ada 3 bola kan? Okey. Saya akan melempar bola masuk dalam bakul Cikgu. Ini bakul dia. Wah, tengok dalam sekejap saja Fizi telah mencipta 2 permainan. Ya Cikgu. Sudah ada 2 stesen. Okey, berapa stesen yang Fizi boleh buat hari ini? Cikgu nak tengok. Saya rasa boleh 4 Cikgu ni. Wah, hebat. Okey, kita tengok. Seterusnya saya akan ke sini Cikgu, ke sebelahnya. Saya akan menggunakan satu apa ni Cikgu? Tikar senaman. Tikar senaman. Tikar senaman. Okey, nak untuk buat apa saya tu? buat lompatan bertali Cikgu. Lompatan tali. Lompatan tali. Yes. Lompat tali. Saya letak ada LT Cikgu. Okey, boleh. Okey. Lepas tu kita ada lagi baki 2 Cikgu kan? Betul. Tikar itu kan? Tikar senaman kita. Kita gunakan 2 tikar senaman kita untuk saya buat merangkak Cikgu. You nak buat merangkak di atas tikar? Atas tikar Cikgu. Wah, dan ini hebat. adalah penghabisannya. Okey, bagus Fizi. Apa yang cikgu nampak? Okey, Fizi telah pun mencipta satu permainan daripada peralatan yang cikgu sediakan. Ini bermaksud Fizi telah pun menjadikan diri Fizi seorang yang kreatif dan inovatif sebenarnya. Terima kasih Cikgu. Daripada apa yang ada. Okey, ini semua adalah berdasarkan pengalaman kita yang lalu dan juga berdasarkan rujukan buku teks yang kita ada. Betul Baik, Fizi? ya, Cikgu. Okey Fizi, jadi Fizi sudah pun melakarkan, suka untuk cikgu melihat bagaimana apa yang dilakarkan itu untuk diaplikasikan pula. Baik Cikgu. Okey, bersedia? Boleh Cikgu, boleh Cikgu. Bagus Fizi, cikgu nak Baik. tengok. Saya cuba sekarang ni ya. Ini kita letakkan di sini Cikgu. Boleh Cikgu Boleh Okey, Fizi. jauh sikit lah. Okey. Kebetulan pula ada benda ni Cikgu. Wah, betul lah. Eloklah saya meletakkan bola di sini Cikgu ya. Dia ada 3 percubaan Cikgu. 3 percubaan ni. Ya, Sekali betul masuk ada pun 3 okey, bola, Cikgu. kita boleh guna 3 percubaan, betul. Baik. Okey. Saya kena kira berapa jarak dia Cikgu, berapa elok Cikgu. Betul. Jangan jauh sangat Fizi. Ni dah okey Kita Cikgu. lama sangat nanti kan. Okey. Okey. Alang-alang saya alihkan tikar sukan ni. Okey. Okey. 1, 2, 3, 4 Cikgu. Cukup tak tayar tu? Cukup Cikgu. Okey. Wah. Begitu je Terus Cikgu. terbentuk. Ya? Terbentuk Cikgu. Baik. Yang seterusnya ini adalah stesen pertama saya Cikgu. Okey. Untuk saya melakukan lompatan tali Cikgu. Lompatan tali di atas tu. Okey, betul Fizi. Baik, lompat tali ni sekali je Cikgu ya. Boleh. Berapa kali, Cikgu? Berapa kali terpulang pada Fizi? Terpulang, Nanti Cikgu, ya? selepas ni kita akan tengok syarat dan peraturannya. Baik. Kawan-kawan, buat sama-sama di rumah ya. Yang berada di rumah, lihat kalau ada peralatan di rumah, mungkin boleh juga bersama-sama untuk melakukan aktiviti ini. Okey, bersama keluarga masing-masing. Kita tengok lagi macam mana. Yang ini saya gunakan untuk merangkak Cikgu. Wah, Merangkak Fizi nak lah merangkak kita. hari ni. Wah, jauh ni Fizi, boleh? Boleh Cikgu. Boleh. Saya yakin Fizi, okey? Baik Cikgu.
Macam mana cikgu? Okey, saya Ada skitter cikgu. Wah, nak buat apa sekitar tu Ini sebenarnya? stesen permulaan dia cikgu. Wah. Okey. Dan ini adalah stesen yang terakhir. Wah. Susun ni pun saya dah mengah cikgu. Tak apa, Fizi. Baik, Okey. cikgu. Cikgu rasa litar kita ni sangat sempurna. Okey, walaupun dalam keadaan yang kecil macam ni. Begitu juga sesiapa yang berada di rumah, jika anda nak melakukan sesuatu aktiviti, pastikan kawasannya adalah kawasan yang selamat. Jika kawasan itu selamat, okey, aktiviti yang kita lakukan ini tidak akan menanggung sebarang kecederaan atau mengurangkan risiko kecederaan itu sendiri. Okey, itu kepentingan memastikan kawasan itu sangat penting. Okay, begitu juga apa yang dapat cikgu lihat, walaupun dalam situasi tempat yang kecil, Fizi boleh memastikan membina satu litar pertandingan dengan baik. Hebat, Fizi. Okay, jadi rasanya Fizi bersedia tak kalau kita bermain? Boleh, cikgu. Kita bertanding. Boleh, Fizi? Boleh, cikgu. Okay, seperti biasa yang tadi pun kita dah terangkan syarat dan peraturannya di mana mana-mana yang mendapat masa paling singkat akan dikira sebagai pemenang. Boleh, cikgu. Jadi siapa nak mula dulu? Fizi atau saya dulu, cikgu lah. Boleh, Fizi. Boleh, Okey, cikgu, cikgu pun ada sediakan stopwatch bersama cikgu ni. Baik. Okey, Fizi mula dan cikgu akan ambil masa Fizi. Baik, cikgu. Boleh? Okey, saya akan mulakan sekarang, cikgu. Okey, boleh. Sedia, 1, 2, mula. Okey. Oh, dah masuk. Baik. Allah. Oh, dia melekat, cikgu ya? Melekat. Okey, teruskan. Saya angkat, cikgu. Fizi, sikit lagi. Berapa saat, cikgu? Okey, 20.31 saat. 20.3, cikgu ya? Betul. Ini menunjukkan Fizi mampu melakukannya dengan baik. Ya, cikgu. Kan boleh giliran cikgu pula. Silakan, cikgu. Baik, saya ambil masa cikgu. Fizi ambil masa cikgu pula, okey? Elok, cikgu, ya? Okey, saya cuba. Baik, 1, 2, 3. Bola Fizi ada kat dalam ni. Cikgu keluarkan dulu. Cikgu dia buang masa lah, cikgu ni. Okey, itulah dia. Baik, cikgu. Lari sedikit. Kemudian kita berskipping pula. Okey, cikgu. Okey. 1, 2, 3. 3. Okey. Baik, dan rangkak, seterusnya cikgu. merangkak. Bagaimana Fizi? 25 saat, cikgu. Alamak, nampak Fizi lagi tangkas daripada cikgu sebenarnya ni. Okey, hebat cikgu. Fizi. Tahniah Fizi. Alhamdulillah, cikgu. Okey. Itu cikgu pula rasa mengah. Sama dengan saya, cikgu. Okey, begitulah antara aktiviti yang kita boleh lakukan sebenarnya. Kalau kita selalu buat sebenarnya akan menguatkan lagi kita punya stamina sebenarnya. Betul, cikgu. Okey, itu dia tadi Fizi. Untuk kita punya aktiviti berhalangan, contoh yang Fizi buat. Tahniah Fizi. Sama-sama, hebat cikgu. Fizi hari ini. Okey. Baik, cikgu. Yang seterusnya, cikgu, ada tak aktiviti lagi, cikgu? Okey, selain daripada itu, ada beberapa aktiviti lagi sebenarnya yang kita boleh buat. Daripada sini, apa yang kita nampak tadi, Fizi telah pun melakukan. Okey, apa nama permainan yang pertama ni tadi? Ini dipanggil roda impian, cikgu. Roda impian, betul. Roda Okey. impian. Kita boleh menamakannya. Okey, bila kita menamakan sesuatu permainan itu, dia akan jadi lebih seronok. Orang akan tanya, roda impian, bagaimana permainan roda impian itu dilaksanakan? Bila mula-mula dengar tu rasa macam, wah, permainan ni boleh dapat something ke? Boleh dapat sesuatu ke? Bila dah tahu rupanya, guna tayar. Mudah saja sebenarnya. Okey, semua yang di rumah pun boleh buat. Okey, seterusnya permainan kedua tu, apa kita nak panggil dia? Saya suka menonton bola keranjang, cikgu. Okey. Saya paling minat Michael Jordan. Saya okey. menamakan dia Balingan Jordan. Balingan Jordan. Yeah. Betul. Okey, saya mendengar Balingan Jordan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Betul, cikgu. Walaupun ini kemahiran untuk murid berkeperluan pendidikan khas, okey, kita adalah kemahiran asas mereka. Betul. Maksudnya untuk kita membentuk motor halus dan motor kasar mereka. Okey, jadi balingan ni agak mudah. Tapi kita boleh tinggikan sedikit. Kalau boleh, arasnya. cikgu. Yes, mungkin kita jarakkan sedikit atau kita tinggikan bakul tu. Dia bersesuaian dengan situasi lah, Situasi cikgu. dia, betul. Baik, Okey, cikgu. bagus Fizi. Seterusnya tadi Fizi buat sesi yang ketiga. Apakah permainan yang Fizi mainkan? Saya namakan dia lompat si katak lompat, lompatlah tinggi-tinggi. Lompat si katak Cepatlah lompat. adik cepat. Cepat pergi mengaji. Panjang namanya Baik, cikgu. tu. Ya, cikgu. Dia panjang Lompat dia menarik, si katak cikgu. lompat tinggi-tinggi. Betul? Ya, betul, Okey, cikgu. cepat adik cepat pergi mengaji. Ya. Kita nak mengaji ke kita nak lumba halangan ni? Cepat pergi mengaji. Selepas habis Selepas lumba habis halangan. tu, cikgu. Betul. Okey, Baik, betul cikgu. Fizi. Okey, tadi lompatan. Dan Fizi telah pun membentuk satu syarat ataupun peraturannya. Apakah peraturannya tadi? Peraturan dia kena skip 3 kali, cikgu. Okey, yes, Lompat 3 lompatan kali. 3 kali. 3 Saya kali. nampak bagus Fizi. Okey, Fizi mencipta peraturan itu untuk memastikan kita dapat melaksanakan tugasan yang diberi dengan baik. Baik, Seterusnya, yang keempat, apakah namanya? Ini dipanggil
Merangkak-rangkak. Merangkak-rangkak. Macam-macam nama saya dengar hari ini. Bagus. Sebenarnya adalah satu yang sangat baik bila kita membenarkan murid-murid kita memberi pendapat. Jadi idea yang dikeluarkan itu sangat-sangat menyeronokkan sebenarnya. Kan? Saya bersama Fizi hari ini saya rasa sangat seronok Fizi. Dan itu memberi saya satu idea yang baru. Nanti bila di sekolah saya akan namakan merangkak-rangkak. Merangkak-rangkak. Lompat murid pun lompat katak panjang sangat Fizi. Tapi tak apa, saya suka pula kan. Kita letak gambar katak je orang dah faham dah. Oh macam tu. Okey Fizi, ini tadi 4 tadi. Okey, bagaimana apa lagi Fizi seterusnya? Okey. Bagaimana dengan syarat dan peraturannya? Syarat dia begitu dah cikgu. Kita kena lompat sekali. Lepas tu kita kena baling. Dia ada 3 percubaan. Okay. Tadi kita cuba 1. Tapi sebab kita ada 3 bola kan Fizi kan? Cikgu. Jadi mungkin boleh 3. Betul? Tak cikgu. Dia kalau 1 dah masuk okey. Okey. Wah, dia ada 3 percubaan. Betul. Okey. Itu syarat yang Fizi tetapkan. Sekiranya kalau dia ada pemain lain yang tidak berjaya untuk menjaringkan bola dalam ni cikgu, dia kena ulang balik cikgu. Ulang yang itu saja ataupun ulang daripada awal? Ulang daripada awal cikgu. Wah, hebat peraturan yang disediakan. Lebih ketat bukan? Lain. Lebih ketat peraturannya tu. Kalah Cikgu Disiplin punya peraturannya Fizi. Okey, seterusnya Fizi tadi yang itu peraturannya Cikgu dah dengar. Ya, cikgu. Ada 3 kali lompatan, betul? 3 kali balingan, ni 3 kali lompatan. 3 kali lompatan. Dan ini merangkak yang paling cepat cikgu. Merangkak yang paling cepat. Untuk menghabiskan kita punya halangan. Bagaimana bentuk body kita apabila merangkak? Bolehkah kita mengangkat punggung kita? Atau kita kena berbaring? Dia bebas cikgu. Bebas. Kalau kita letak tali rafia di sini cikgu, maka dia akan lebih rendah lagi cikgu lah. Kita ada imajinasi tali rafia, kita akan rendahkan lagi. Rendahkan lagi. Maksudnya cikgu. kita tak boleh sentuh tali rafia tu. Tak boleh sentuh cikgu. Wah, bagus. Peraturan saya kalau sentuh kena mula balik daripada awal. Daripada awal cikgu. Maksudnya kalau mula daripada awal pagi, maghrib habis tak rasanya? InsyaAllah akan habis. Bawa ke isyak cikgu. Okay. Betul Fizi. Okey, itu dia tadi antara permainan lumba berhalangan kita dah mencipta permainan ini, halangan ini, kemudian kita cipta pula syarat serta peraturan dengan peralatan-peralatan yang disediakan, dan pastinya saya yakin yang di rumah sebelum memulakan permainan Fizi, pakaian mereka pastinya pakaian yang bersesuaian. Betul cikgu. Tadi lompat katak lompat sebelum nak pergi mengaji kan? Selepas pergi mengaji barulah boleh pakai kain plekat. Betul cikgu. Okey Fizi. Cikgu, kalau cikgu lah kan, di tempat saya cikgu, apa cikgu nak menambah baik cikgu? Komen cikgu. Okey, sebenarnya Fizi betul. Cikgu menilai Fizi ketika ini, apa yang cikgu nampak, satu pendekatan yang sangat menyeronokkan. Okay, daripada peralatan yang sedikit, Fizi mampu melakukan satu permainan yang sangat besar. Ya cikgu. Permainan yang boleh membentuk, sebenarnya dalam ruang yang kecil pun Fizi mampu untuk membentuk. Sekarang kita terfikir, kalau permainan lita ni yang melibatkan lumba berhalangan mesti tempat besar-besar. Nak melompat sana, melompat sini. Betul, cikgu. Tapi hakikatnya kalau kita bersedia bersama dengan murid-murid berkeperluan pendidikan khas ni, yang pergerakan mereka terhad, jadi suasana begini sangat sesuai. Jadi untuk Fizi, kalaulah cikgu nak menilai, Fizi dapat satu pencapaian yang sangat-sangat baik. Terima kasih cikgu. Baiklah, Abang Fizi dengan cikgu Saiful pun dah rasa macam dahaga, dan ni kita minum air dulu cikgu, boleh cikgu? Boleh. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Saiful. Hari ini sama-sama kita pelajari pendidikan jasmani tingkatan 4. Cikgu, silakan cikgu. Baik Fizi. Okey, sekarang ni kita dah sampai ke bahagian menguji minda pula. Okey, setelah bersama dengan cikgu, Fizi dah pun belajar apa yang dimaksudkan dengan perlumbaan berhalangan. Fizi dah kenal pun jenis-jenis peralatan yang kita boleh gunakan, cadangan peralatan yang kita boleh gunakan, seterusnya syarat dan peraturan serta pakaian. Okey, sekarang ni cikgu nak uji Fizi dengan beberapa soalan. Bersedia tak? Bersedia cikgu. Bersedia. Bagus Fizi. Okey, jom kita ke soalan uji minda kita. Silakan cikgu. Yang pertama. Okey, Fizi, cikgu bacakan soalan, Fizi dengar betul-betul dan beri jawapan. Apakah yang dimaksudkan dengan perlumbaan berhalangan? A.
perlumbaan melepasi beberapa siri halangan secara berpasukan sebelum sampai ke garisan penamat. B. Perlumbaan mendaki dan menuruni bukit secara berpasukan. C. Perlumbaan yang perlu diselesaikan dengan menjawab beberapa soalan uji minda. Bagaimana? Baik, cikgu. Saya jawab, cikgu, ya. Tekan. Okey. Baik, jawapannya adalah A. Perlumbaan melepasi beberapa siri halangan secara berpasukan sebelum sampai ke garisan penamat. Okey, apakah tepat jawapan Fizi? Kita akan tengok sama-sama, okey? Ayo. Jawapannya A. Yeay! Tahniah Fizi, betul. Okey, perlumbaan Terima kasih, berhalangan adalah perlumbaan melepasi beberapa siri halangan secara berpasukan sebelum sampai ke garisan penamat. Okey, jawapan pertama Fizi tepat. 1 bintang untuk Fizi. Terima kasih, cikgu. Okey. 1 bintang saya 1 dapat. bintang. Yeay! Kita terbit dari 1 langit. bintang. Baik, Okey, cikgu. seterusnya soalan yang kedua. Ya. Apakah nama yang sesuai bagi permainan yang ditunjukkan? Cuba tengok permainan apa tu. Okay. A. Merangkak di bawah jaring. Tidak. B. Berlari melepasi tayar. C. Mengimbang badan di atas titian. Cikgu, terang lagi bersuluh, cikgu. Jawapannya saya kunci dan saya pasti B, cikgu. Wah, satu keyakinan yang sangat tinggi. Ya, cikgu. Okey, itu yang cikgu perlukan sebenarnya. Okey, salah atau tidak di belakang dahulu. Kemudian? Kita tengok dulu. Okey. Ya! Betul sebenarnya jawapannya. Okey, itu pentingnya rasa yakin pada diri, ya. Okey. Gambar menunjukkan murid-murid itu sedang berlari melepasi tayar. Tahniah Fizi. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Oh, sebelum soalan nombor 3, kita dapatkan bintang kedua untuk Fizi. Terbang bintang kedua. 2 bintang. Bintang. Okey, Fizi. Dah 2 bintang tu. Kita bersih dengan soalan yang ketiga pula. Baik. Bagaimanakah pemenang bagi perlumbaan berhalangan ini dipilih? A. Bilangan halangan paling banyak. B. Bilangan peserta paling ramai. Ataupun C. Masa yang paling singkat. Saya yakin dan saya pasti, cikgu. Saya kunci jawapannya adalah C, cikgu. Wah. Okey, Fizi semakin berkeyakinan. Ya, cikgu. Okey, Fizi katakan masa yang paling singkat. Apakah cikgu. benar jawapannya? Pemenang dipilih berdasarkan masa yang paling singkat. Ya. Okey, tahniah Fizi. Ya, Okey, dah 3 jawapan. Bintang ketiga untuk Fizi. 3 bintang, cikgu. Terima kasih. Okey, 3 bintang. 3 bintang. 3 bintang. Baik, cikgu. Okey, seterusnya. Soalan yang keempat. Ini merupakan soalan terbuka. Okey, tiada pilihan jawapan. Berikan 3 contoh perlumbaan berhalangan. 7 bakul. 7 bakul, betul, 1. Okey. Apa lagi? Merangkak tubi, cikgu. Merangkak tubi. Ya. Yes. Kita ada buat tadi pun. 2. Satu lagi. Apa lagi satu? Kita buat lompat tali, cikgu. Lompat tali. Betul, itu tadi aktiviti yang kita lakukan kan? Ya, cikgu. Okey, betul Fizi. Apa sahaja jawapan yang Fizi bagi sebenarnya adalah tepat. Okey, cikgu sekadar menyediakan beberapa contoh jawapan yang lain. Merangkak bawah tali, lompat pagar, melepasi gelung rotan dan banyak lagi sebenarnya aktiviti yang kita boleh lakukan Fizi. Okey, saya harap hari ini sesi pembelajaran pada hari ini bukan Fizi saja, murid di rumah semua dapat lebih membuka lagi apakah bentuk aktiviti yang kita boleh lakukan. Okey Fizi, kita dah tamat beberapa soalan. 3 jawapan Fizi tadi, 3 bintang daripada saya. Wah, terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih. Ya, 3 bintang. 3 bintang lagi. Cikgu, antara rumusan pada hari ini, cikgu, tentang pembelajaran kita. Fizi. Oh, kita dah hampir habis sebenarnya Fizi. Kita dah pun soal jawab. Rumusan kita. Okey, sebagai rumusan untuk hari ini, aktiviti rekreasi dan kesegangan merupakan aktiviti mengisi masa lapang yang menyeronokkan serta memberikan manfaat kepada kecergasan fizikal dan kecerdasan mental kita. Okey, ada 4 kekuatan daripada apa yang kita dapat melakukan aktiviti rekreasi kesegangan ini. Pertama, kita dapat membina kekuatan fizikal dan mental. Okey, fizikal kita akan bertambah sihat. Okey, mental kita juga akan lebih terbuka. Okey, seterusnya meningkatkan pengetahuan kita. Tadi daripada kita rasa apa nak kena buat dengan peralatan ni, sekarang kita dah nampak dah banyak sebenarnya yang kita boleh buat. Seterusnya kemahiran. Kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar, okay, kita boleh tingkatkan. Okey, dan yang terakhir sekali adalah kreativiti dan inovasi. Ini sangat penting sebenarnya. Okey, untuk membina kita sebagai insan yang lebih
baik lagi pada masa akan datang. InsyaAllah. Cikgu, bagaimana dengan prestasi keseluruhan saya, cikgu? Tadi cikgu ada bagi 4 soalan. Ya, cikgu. Tetapi soalan nombor 4 tu ada 3 soalan kecil. Ya. Jadi Fizi dapat berapa semua bintang? 1, 2, 3, 4, 5, cikgu. 5? Ada 6. Ada 6 bintang, cikgu. Ya, Fizi dapat 6 bintang. Ya. Jadi bermaksud 6 daripada 6 bintang yang cikgu tawarkan. Maka penuh. Jadi prestasi keseluruhan Fizi untuk hari ini sangat memberangsangkan, sangat hebat, sangat cemerlang. Terima kasih, cikgu. Fizi. Ini semua hasil didikan cikgu lah. Alhamdulillah, tanya Fizi. Sama-sama, cikgu. Cikgu, ada di kalangan kawan-kawan kita yang mungkin baru saja menonton, yang mungkin macam, dia dah habis ke? Mereka ni boleh rujuk di pelantar mana, cikgu? Betul. Okey, untuk mendapatkan rujukan yang lebih banyak berkaitan dengan tajuk ini, kita boleh bersama-sama merujuk kepada Pelantar Delima KPM. Ya. Jangan malu-malu, jangan segan, boleh terus selusuri di Pelantar Delima KPM. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Saiful. Kita dah habis, ya, daripada SM Pendidikan Khas Vocational Shah Alam yang sudi bersama-sama kita pada hari ini, bermacam-macam aktiviti yang telah kita lakukan. Dan terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita yang sungguh comel, iaitu Cikgu Suhaili daripada SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan terima kasih kepada anda yang sudi memfokuskan diri, yang tak berganjak daripada menonton Didik TV KPM. Ingat pesan Abang Fizi, fokus sentiasa dan jangan nakal di dalam kelas. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Semoga anda menjadi pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Jumpa lagi. Bye-bye.